الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المهتدين واجعلنا من المخلصين له الدين واجعلنا من العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء آمين يا رب العالمين. Kita sambung muka surat 7. Qala musannif wal muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi amin ya rabbal alamin. Qala musannif bermula makna sifat salbiyah. Senang ingat ni salbiyah pasal nama orang. Nama orang perempuan pula senang lah ingat. Kalau nama Anwar Helmi payah ingat. Pasal nama jantan. Nama perempuan senang ingat. Sifat yang pertama pun nama perempuan juga, nafsiyah. Sifat yang kedua pun nama perempuan juga, salbiyah. Nama fikri tak ada. Senang ingat. Yang pertama nama ni apa? Yang kedua salbiyah. Baik, apa makna sifat salbiyah ini? Sifat nafsiyah ada berapa? Sifat nafsiyah ada 5. Cerdik. Sifat nafsiyah ada berapa? 1. Apa dia? Wujud. Bermula makna sifat salbiyah, iaitu tiap-tiap sifat yang adalah maknanya itu menafi akan barang yang tiada patut bagi zat Allah dan bagi segala sifatnya. Baik, tengok baik. Makna sifat salbiyah iaitu tiap-tiap sifat yang adalah maknanya itu menafi. Menafi maknanya ternafi. Salbiyah yang dikehendaki dengan makna pada sifat yang kedua ini, iaitu salbiyah dengan pengertian insilabun. Baik, buat tak dah. Tulis sendiri lah, tak ada buat. Alif nun
Alif nun sin lam alif ba. Alif nun sin lam alif ba. Alif nun sin lam alif ba. Insilabun. Apa makna insilabun? Ternapi. Kalau salbiyah, penafian. Kalau insilabun, ternapi. Jadi dikehendaki dengan makna salbiyah itu ialah insilabun, maknanya ternapi. Ternapi apa? Ternapi akan barang yang tiada patut bagi zat Allah. Iaitu ternapi akan sifat-sifat kekurangan bagi zat Allah Ta'ala. Akan barang, ini akan sifat-sifat yang tiada patut, yakni yang kekurangan bagi zat Allah Ta'ala dan bagi segala sifatnya. Tidur, ngaji tidur, mayang tidur. Tidur tak mau tidur. Ngantuk bangun diri dengan tidur. Ngantuk bangun diri. Nanti seorang tidur semua pakai nak tidur. Baik, apa makna sifat salbiyah? Saya ulangi, salbiyah yang dikehendaki dalam sifat 20 ini iaitu salbiyah dengan pengertian insilabun. Pegang elok tu dia punya usun kata. Salbiyah dengan pengertian insilabun. Salbiyah artinya penapian. Insilabun artinya ternapi. Kenapa dinamakan salbiyah dengan pengertian insilabun, iaitu ternapi? Kenapa salbiyah yang dikehendaki itu dengan makna insilabun, iaitu dengan makna ternapi? Baik, kita tengok maknanya dulu. Kalau kita kata penapian, penapian itu memerlukan kepada orang yang menafikan dia. Penafian itu perlu kepada orang yang menafikan dia. Itu dari segi bahasanya begitulah. Kita yang menafikan, macam kita kata la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Itu penafian itu. Kita yang menafikan. Tapi kalau kita letak makna insilabun tu maknanya ternapi. Ternapi ni makna dia apa? Ternapi ni maknanya sama ada yang menafikan ataupun tak ada yang menafikan, ia tetap tidak ada pada zat Allah. Tu kata ternapi, ia tetap tak ada. Sama ada orang beriman kepadanya ataupun orang tak beriman kepadanya, orang percaya ke tidak pada Allah, Allah tetap tak ada sifat kekurangan. Itu maksud kata ternapi. Faham? Itu maksud kata salbiyah dengan makna insilabun. Satu.
Itu pengertian yang pertama. Pengertian yang kedua, salbiah ini artinya ternapi pada diri Allah itu sifat-sifat kekurangan. Allah tak ada sifat kekurangan. Ternapi pada diri Allah itu sifat-sifat kekurangan. Allah tak ada sifat-sifat kekurangan. Itu yang makna kata salbiyah ataupun insilabun. Tu yang kita baca subhanallah. Tulis nombor 3. Pengertian subhanallah itu ialah ternapi sifat-sifat kekurangan di zat Allah. Maha suci Allah, maknanya Allah tidak sekali-kali bersifat kekurangan. Bangun, sudah berdiri. Berdiri. Lagi lena tu. Dia seorang tidur, semua nak tidur. Lagi dengan waden-waden tidur. Baik. Itu makna salbiah. Dengar elok, ngaji elok. Tu tak faham sebab 20. Kata duk pondok sebab 20 tak faham. Pondok apa? Pondok durian. Jadi kalau orang tanya apa makna salbiah, salbiah artinya penafian. Yang dikehendaki dengan salbiah itu ialah insilabun, iaitu ternapi. Maknanya ialah ternapi. Ataupun tidak ada sekali-kali pada diri Allah itu sifat-sifat kekurangan. Seumpama kita menyebut subhanallah, maha suci Allah, maknanya apa? Allah tidak sekali-kali bersifat kekurangan. Itulah makna salbiyah. Jadi kalau orang tanya apa itu maksud subhanallah, itulah dia pengertian sifat salbiyah. Disebut subhanallah tu lawa-lawa. Jangan pakai hentam saja. Subhanallah, 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 subhanallah. Haram. Pasal apa? Tak ada hak. Selalu kita dengar, bukan? Banyak kali saya duk tegur. Saya tegur untuk diri saya sendiri yang terkadang lidah tu makloh juga. Termakloh. Tersasar sebut tak betul. Subhanallah, subhanallah, ilahana ya rabbana subhanallah. Tak ada, haram. Sebut nama Allah tak ada ha, kurang satu huruf, alif lam lam Allah. Tak ada. Jadi haram. Ini kata dia maksiat dalam masjid ni. Bukan dia berdua-duaan dengan perempuan, tapi sebut kalimah-kalimah Allah tidak betul dengan yang dikehendaki sehingga berubah maknanya, maka tu jadi haram. Itulah maksiat dalam masjid. Pak Imam dia baca subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi Pak Imam macam tu kena pergi belajar tajwid lagi. Tidak apa, dia tu mempromosikan maksiat kepada orang. Maka berterusanlah maksiat itu sampai anak cucu cicit. Itu kata ilmu yang tidak memberi manfaat. Maka apabila orang duk turut-turut dia, maka bertambah-tambahlah dosanya.
Dah tahu tak reti jadi imam, bupa jadi imam, berhentilah jadi imam. Minta jadi imam siapa dah tahu tak reti. Sebab tu di dalam kitab Riyadhus Shalihin dia kata imam yang berkat ialah imam yang dilantik. Imam yang tiada berkat ialah imam yang minta dirinya dilantik. Itu disebut dalam kitab Riyadhus Shalihin. Pegang lu molek, jangan minta jadi imam. Orang lantik kita, yang pertama kita tolak dulu. Orang minta lagi, tolak lagi. Orang minta lagi, tolak juga lagi. Kalau orang minta untuk kali keempat, yang tu kalau tak terima berdosa. Jadi kali pertama orang nak lantik, tolak dulu. Tu bermakna ada barakah ni imam tu. Dan orang-orang yang nak lantik imam pula, dia kena faham. Kalau imam tu tolak buat kali pertama, kau jangan lari dah. Pujuk dia sampai dia nak. Tapi kalau dia tiba-tiba, tuan lantiklah saya jadi imam. Saya okey. Okey ke okey you? Saya pandai baca, saya pandai itu, saya pandai ni, saya pandai itu, saya pandai ni. Pandai temerang lah tu. Habis siji-siji dia tunjuk daripada siji tadika, siji Jahannam, SRP, PMR, SPM, JKR, TMB, mau tunjuk. Pasal apa? Minta raja. Ni saya kata ni jadi imam. Minta kerja lain tu tak apa. Tak jadi imam jangan. Minta jadi Bilal boleh. Minta jadi Siak boleh. Minta jadi askar boleh. Minta jadi imam jangan. Jahat adab. Buka kitab Riyadhus Shalihin. Jangan minta jadi imam ni. Minta jadi pemimpin. Lantiklah saya. Pilihlah saya. Nescaya saya akan bohong tuan-tuan. Yang tu dia sembunyilah, dia tak cerita. Saya akan berkhidmat kepada rakyat. Maknanya apa? Saya akan sapu di rakyat. Saya jujur. Maknanya apa? Saya akan rasuah. Itulah dia. Kalau orang minta diri nak jadi pemimpin, jangan lantik. Jadi imam masjid kah? Jadi imam ni bahasa Arab. Bahasa Melayunya apa? Ketua. Dia minta jadi ketua. Ketua apa? Ketua negara, ketua negeri. Dia minta nak jadi calon. Berebut-rebut orang minta jadi calon. Itu namanya pemimpin yang jahat. Pemimpin yang jahat, ciri-ciri pemimpin yang jahat ialah pemimpin yang minta dirinya dilantik menjadi pemimpin. Itu namanya pemimpin yang jahat. Cuba lihat Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum. Tak ada seorang pun yang berkempen dirinya dilantik. Orang yang melantik mereka, orang yang melantik mereka untuk menjadi pengganti Rasulullah. Bukan mereka yang kata pilihlah aku. Kalau dia kata pilihlah aku tu, maknanya memang pembohong besar, penipu besar, perasuah besar, temberang besar. Ini bukan saya kata. Lihatlah sendiri. Betul tak apa disebut oleh kitab Riyadhus Shalihin? Itu kitab yang kita baca hari Selasa malam Rabu. Nanti kita akan jumpa bab dia, hadisnya. Duduk kat asrama tu, buka kitab tu baca sampai jumpa hadis tu. Jadi kalau orang tu dia kempen supaya melantik dirinya sebagai pemimpin, tu maknanya apa? Jangan lantik dia. Jangan lantik. Memang tu orang kaki temerang. Kalau orang yang lantik dia tak kempen pun untuk diri dia. Tapi orang lantik dia, maka itu barangkali bolehlah diharap
InsyaAllah. Baik. Berhati-hati dengan orang yang berkata, pilihlah saya berjanji akan, itu memang bohong so. Baik, habis ya. Ini bukan kempen. Ini nak cerita sikit mengenai nak jadi imam. Kalau tahu lidah tak pasih, jangan minta. Nak jadi imam dah kertilah, tajwid tak kerti, tauhid pun tak kerti, jangan minta. Dah orang lantik tu tak upaya. Minta jadi Bilal tak apa. Minta lu jadi Bilal. Lama-lama biasa orang minta jadi imam, tak apa. Jangan terus minta jadi imam. Itu namanya imam yang jahat. Imam yang tiada barakah. Nampak dia okey, jubah sorban, janggut panjang apa semua. Tak ada barakah lagu mana? Semalam kita baru baca lagi kitab hikam. Ingat ke tidak? Ya. Satu ilmu yang bahasa nazari. Satu ilmu yang bahasa daruri. Faham? Ingat tak? Yang bahasa nazari ni ilmu yang lapis di luar sahaja, tiada di dalam. Ilmu yang bahasa daruri ni ilmu yang lapis di dalam, mana rohaniahnya sentiasa bersama dengan Allah. Jadi naknya ilmu itu ada nazarinya, ada darurinya, ada syariatnya, ada hakikatnya, ada zahirnya, ada batinnya. Baru namanya barakah. Barakah ni kita tak tahu, Allah yang pilih. Dzalika fadlun min Allah. Demikian itu ialah anugerah Allah. Kita sendiri tak boleh nak pergi ambil barakah tu. Alim ulama pun tak boleh beri barakah. Nabi pun tak boleh beri barakah. Yang boleh beri barakah ialah Allah. Apa dia arti barakah? Orang panggil berkat. Berkat ni apa makna berkat? Berkat ni maknanya kelebihan ataupun sesuatu manfaat, perkara yang Allah jadikan. Kelebihan ataupun manfaat sesuatu yang Allah jadikan, itu maknanya berkat. Contohnya kita kata apa dia? Berkat bumi. Berkat bumi apa tu, apa dia? Menumbuhkan tumbuh-tumbuhan untuk dimakan. Maka kita kata apa? Berkat bumi. Berkat langit, apa dia? Menurunkan hujan untuk menumbuhkan tanam-tanaman untuk kita minum, untuk kesejukan. Berkat matahari. Berkat matahari apa dia? Menerangi alam, mengeringkan kain di jemuran. Itu namanya berkat. Berkat nasi, apa dia? Mengenyangkan. Berkat lagi berkat macam mana? Nasi itu mengenyangkan, dah kenyang jadi taat. Ya. Mubarakan fi. Itu dia. Tu maksud kata berkat. Kalau orang Jawa, berkat tu nasi ambang. Nasi ambeng. Ada aku nuri arwah, asyik nak balik dia buat bekal, bagi seorang sebungkus. Nasi ambang tu nasi ambeng, bukan nasi ambang, nasi ambeng. Nasi ambeng bukan. Nasi ambeng bukan ambang. Ambang tu mati, ambang maut. Ambeng. Ini bunyi tu.
Dia punya pronoun itu. Vocabulary bunyinya ambeng. Jadi berkat ni orang Wahabi tak percaya. Dia kata tak ada berkat-berkat. Bodoh tu Wahabi. Habis tu kau tak makan nasi ke? Berkat daripada nasi itu kenyang. Berkat pada kenyang itu taat. Jadi itulah nama dia berkat lagi berkat. Berkat lagi diberkati. Jadi makna berkat-berkat ni mudah ni apa dia? Manfaat sesuatu yang Allah jadikan. Faham? Pada umumnya berkat itu membawa kepada pengertian sesuatu kelebihan yang Allah Ta'ala kurnia yang menjadikan seseorang itu bertambah iman dan bertambah takwanya. Sesuatu yang Allah Ta'ala jadikan kepada seseorang yang menjadikan seseorang itu bertambah iman dan takwanya. Itu maksud berkat. Maza minasyai' ila syai'. Perkara yang bertambah dari suatu kepada suatu. Contohnya dia kerja dapat gaji. Gajinya disimpan sampai cukup pergi haji. Itu kata berkat. Dia kerja dapat gaji disimpan. Bila dah banyak pergi Genting Highland main judi. Itu namanya tidak berkat. Itu rezeki yang istidraj. Jadi rezeki ni ada dua. Satu rezeki yang dirahmati, satu rezeki yang dimurkai. Rezeki yang dirahmati iaitulah dalam bahasa Arabnya disebut rezeki yang mabruk, rezeki yang berkat. Rezeki yang dimurkai itu namanya rezeki istidraj. Maka kita ni wajib minta dengan Allah Ta'ala, ya, Allahumma inni a'udzubika minal mustadrij. Ya Allah, aku minta berlindung denganmu daripada jadi orang yang istidraj. Dapat rezeki baca dulu, ya, esok ni mana tahu jadi ustaz. Orang panggil ustaz punggung. Bangga sangat jadi ustaz. Orang panggil ustaz punggung. Ekor ustaz, ekor punggung. Dia ekor punggung lah. Hello. Bangga sangat. Lepas tu kau pun hulur duit. Bagi hulur duit. Baca apa? Jazakallah, terima kasih. Balik-balik buka tengok ada RM100, RM300. Soal balik. Jangan lupa baca doa. Allahumma barik li fi hadhil fulus. Allahumma inni a'udzubika minal mustadrij. Ya Allah, berkatilah pada diri aku akan duit ini, dan aku minta berlindung denganmu dari menjadi orang yang istidraj. Jangan lupa mensyukuri nikmat Allah ni wajib. Berdoa pada Allah Ta'ala supaya jangan kita ni jadi orang yang lupa pada Allah. Dapat rezeki jadi istidraj, itu pun wajib juga. Yang tu tak meminta. Dia minta yang lain. Ud'uni astajib lakum. Dia minta jadi kaya, minta jadi sehat, minta jadi lawa, minta panjang umur, minta murah rezeki. Ya, minta rezeki yang dengan rahmat Allah. Tak meminta.
Dan paling takut orang nak minta apa dah? Ya Allah, andai kata perkara ini istidraj, maka kehilangkanlah ianya dari aku. Kalau benda ni adalah rahmatmu, maka tambahilah berkatnya. Ada orang doa aku tu. Hak kedua tu boleh, hak pertama tak mau. Istidraj lah, janji masyhur. Baik. Faham makna salbiah? Maka makna kidam iaitu menafi akan awal dan permulaan bagi zat Allah Subhanahu wa taala dan segala sifatnya. Dia kata maka makna kidam ni, pengertian kidam itu menafi, yakni ternapi akan awal dan permulaan bagi zat Allah. Yakni kidam maknanya sedia. Sedia tu maknanya ternapi. Allah itu ada awal dan ada akhir. Duduk. Jangan tidur Ternapi akan awal dan permulaan bagi Allah Ta'ala dan segala sifatnya. Mana kata ternapi Allah Ta'ala itu ada mula bagi adanya. Kita ni ada mula dan kita ni kita ada mula. Allah ni ada dia, ada ni tak ada mula. Jadi kita kata tidak ada mula, itulah salbiah. Salbiah itu makna ternapi. Allah tidak ada mula. Tidak ada mula itulah maknanya ternapi tu. Kidam tu tak ternapi. Kidam tu tak ternapi. Allah memanglah kidam. Kidam tu tak ternapi. Allah memang kidam sedia. Mana ternapinya? Ternapi itu ya terkandung dalam pengertian kidam itu. Apa dia? Kidam artinya sedia, artinya tidak ada mula bagi adanya. Kita kata tidak ada mula. Tidak ada mula itulah ya makna salbiah. Contoh kita kata gini, kidam artinya sedia. Sedia itu ternapi ada mula. Gitu. Kidam artinya sedia. Sedianya Allah itu ternapi ada mula bagi adanya. Ternapi ada mula. Ternapi ada mula. Ternapi ada mula itulah makna salbiah. Dan ketiga baqa artinya kekal. Kekal zat Allah Ta'ala dan segala sifatnya. Mustahil ia fana, artinya ada akhir dan berkesudahan bagi zat Allah Ta'ala dan segala sifatnya. Bermula makna baqa iaitu menafi akan akhir, yakni ternapi akan musnah. Ternapi Allah itu akan musnah. Tidak sekali-kali. Ternapi mana tidak sekali-kali Allah Ta'ala akan musnah. Tidak sekali-kali Allah akan musnah, itulah makna kata salbiah. Baik, habis. Adapun tanda wajib kidam dan baqa bagi Allah Subhanahu wa taala, maka firman-Nya huwal awwal wal akhiru, artinya bermula Allah Ta'ala ialah yang awal daripada tiap-tiap suatu, yang tiada permulaan awalnya. Ada Allah itu tak ada mula bagi adanya. Dan ialah yang akhir daripada tiap-tiap suatu, yang tiada berkesudahan akhirnya. Maksud kata akhir ni apa dia? Bukanlah Tuhan tu yang terakhir ada.
Maksudnya Allah Ta'ala tu tidak ada pengakhiran bagi adanya. Allah Ta'ala tidak ada pengakhiran. Ada Allah, tidak ada pendahuluan. Ada Allah, tidak ada pengakhiran. Ada satu orang dia kata tiap yang mula pasti ada yang akhir. Itu makhluk. Makhluk ni ya, ada mulanya dan ada akhirnya. Mulanya hidup, akhirnya mati. Tapi Allah Ta'ala itu ada ia, tak ada mula. Ada dia, tak ada akhir. Begitu habis. Dan lagi firman-Nya, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Artinya bermula tiap-tiap sesuatu yang ada ia atas bumi, iaitu binasa ia, ini akan binasa ia, dan kekal oleh zat Tuhan engkau yang mempunyai jalal, yakni kebesaran, dan ikram, yakni kemuliaan. Jalal kebesaran, ikram kemuliaan, yakni zat Allah Ta'ala. Ini zat Allah Ta'ala lah yang tak akan musnah. Tiap-tiap suatu akan musnah. Kullu man 'alaiha fan. Bermula tiap-tiap suatu yang ada ia atas bumi ini akan binasa. Yang kekal hanyalah Allah. Baik, habis. Dan segala sifatnya itu, ni sifat Allah Ta'ala itu, tiada permulaan ia dan tiada berkesudahan ia. Jadi yang wajib kita faham mengenai ketuhanan Allah ini 4 perkara. Yang wajib kita faham mengenai ketuhanan Allah ini itu ada 4 perkara. Apa dah? Yang pertama zat, yang kedua sifat, yang ketiga asma, yang keempat af'al. Apa dia zat? Iaitu diri Allah. Yang keduanya sifat, iaitu perkara yang ada pada diri Allah. Yang ketiga ni asma, iaitu nama-nama Allah yang maha indah. Yang keempat af'al, iaitu perbuatan Allah. Segala yang terbit di alam semua perbuatan Allah. Zat, sifat, asma, af'al. Mengakui keesaan zat Allah disebut tauhiduz zat. Keesaan sifat Allah disebut tauhidus sifat. Keesaan asma Allah tauhidul asma. Keesaan af'alullah disebut tauhidul af'al. Jadi ada 4 pecahan tauhid di situ. Tauhid zat, tauhid sifat, tauhid asma, tauhid af'al. 4 itu bukan pada hakikat, hanyalah pada bicara ilmu. Artinya
Empat perkara itu satu jua, namun tidak boleh disebut dengan sekaligus. Melalu disebutlah empat bicara ilmu tauhid. Jika beriktikad pada hakikatnya tauhid itu terpecah kepada empat atau terbahagi kepada empat, boleh membawa kepada syirik, seperti i'tikad kaum Wahabi yang sesat. Kaum Wahabi dia kata tauhid terbahagi tiga. Tiga pada bicara, tiga pada hakikatnya. Itu boleh membawa kepada syirik. Jadi kita orang Ahlussunnah wal Jamaah berkata tauhid yang dikatakan ada empat itu ialah pada bicara ilmu bagi memudahkan faham, kerana tak boleh sebut serentak. Lalu kena bicara disebut empat. Hakikatnya satu jua. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah itulah tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah itulah tauhid rububiyah. Jangan kata beza. Beza pada sebutan, tak beza pada pengertian. Siapa kata beza, syirik. Boleh membawa kepada syirik macam Pak Wahabi. Istilahnya ada, yang salahnya kepahaman. Istilah tu memang ada, tauhid uluhiyah. Anallahu la ilaha illa ana. La ilaha tu uluhiyah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi rububiyah. Istilah tu ada, yang tak ada dia salah faham tu. Wahabi dia salah faham. Macam dia faham Quran tu betul dari Allah, tapi dia salah faham dengan firman Allah. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dia kata Tuhan duduk atas arasy, nampak? Dia tak tolak Quran, tapi dia salah faham dengan Quran. Kadang-kadang salah faham dia tu boleh membawa kepada syirik. Dia kata Allah tu duduk atas arasy. Tubuh Allah di atas arasy, kaki Allah di atas kursi. Ni fahaman orang Wahabi. Dia sesat tu bukan sebab istilahnya. Sesat itu sebab kepahaman mengenai istilah itu. Jadi dengan salah faham dengan istilah, sebab apa boleh membawa rosak akidah. Kalau kata, tak boleh kata tauhid tiga, tak boleh kata tauhid empat, syirik. Tengok dulu apa makna dia yang dia faham. Salah faham tu baru salah. Ya. Dalam kitab Durrun Nafis dia kata tauhid terbahagi empat. Tauhid zat, tauhid sifat, tauhid asma, tauhid af'al. Dalam kitab Akidah Ahlussunnah wal Jamaah karangan bekas Mufti Sabah Datuk Said, dia kata tauhid ada dua, rububiyah dan uluhiyah. Jadi dia katakan dua, dia katakan empat. Bukan tauhid tu terbahagi dua, terbahagi empat. Kepahamannya dua, kepahamannya empat. Bukan tauhid tu terbahagi. Dah satu dia bagi siapa? Jadi dikatakan terbahagi itu pada bicara ilmu bagi memudahkan faham, kerana tak boleh sebut sekaligus. Hakikatnya tauhid itu satu jua. Gitu. Faham boleh? Sebab ada orang tu konon-konon Ahlussunnah wal Jamaah sebut tauhid empat atau tauhid dua. Oh, Wahabi sesat. Boh cepat sungguh. Pergi dakwah, pergi turun fatwa sesat kat orang. Baik. Bersalahan segala zat yang baharu ini, jadi segala a'yan yang baharu ini. Allah kita kata zat,
Diri Allah kita kata zat, diri makhluk kita sebut a'yan. Sifat Allah yang ada pada diri Allah kita sebut sifat, yang ada pada diri makhluk kita bagi apa? Arad. Jangan lupa tu ya. Baik. Bersalahan segala zat yang baru ini, yakni a'yan yang baru ini, dan segala sifat mereka itu, yakni arad mereka itu, iaitu ada bagi keduanya permulaan dan kesudahan, melainkan barang yang diistisna akan dia, yakni barang yang dikecualikan akan dia. Yang 8 perkara, iaitu arash. Ni maknanya ada 8 yang diistisnakan, tak akan musnah, dia kekal selamanya. Ada mula tapi tak ada akhir. Ada 8. Apa dia? Iaitu arash, dan kursi, dan lauhul mahfuz, dan qalam, dan segala arwah. Roh-roh ni semuanya kekal. Kalau kapi lah dia. Kekal sampai bila-bila duduk dalam neraka, tak keluar-keluar. Dan syurga, dan neraka, dan hurul ain. Apa dia hurul ain? Bidadari. Hurul ain, bidadari. Itulah 8 perkara yang dinamakan kekal abadi. Allah itu kekal zati. 10 ni, 8 ni namanya kekal abadi. Abadan. Abadan wa abidin. Abadan, abidin, sarmadan, sarmidin. Abadan mana dia selama-lamanya, sarmadan bermakna selama-lamanya juga. Baik, habis. Dalam kitab dia kata ada 10. Dalam kitab dia tu dia 8. Ya. Apa dia? Lagi 2. Tulis kat tepi. Yang ke-9-nya sulbi. Yang ke-7-nya tubuh. Kekasih Allah. Tubuh kekasih Allah dia tidak musnah. Siapa kekasih Allah? Nabi-nabi, rasul-rasul, wali-wali. Kemudian pemerintah yang adil. Bukan pemerintah parti keadilan. Pemerintah yang adil. Pemerintah yang melaksanakan hukum Quran dan hadis di dalam pemerintahannya. Kalau pemerintah yang tak menghukum dengan Quran dan hadis, dia dulu masuk neraka. Dan dia khawatiri tak akan keluar-keluar daripada neraka. Berat ni. Ada dalam hadis ni. Ada satu golongan nanti yang di dunia hidup mengaku Islam. Tapi orang lain dah keluar dah daripada neraka, dia tak keluar-keluar. Siapa ni? Iaitu orang yang memilih pemimpin kerana urusan dunianya, bukan urusan akhirat. Maka dia ni duduk dalam neraka, tak keluar-keluar bersama dengan pemimpinnya. Faham ini molek-molek? Siapa yang berjanji buat perjanjian, buat aku janji dengan pemimpin pada bab dunia saja, tidak pada bab akhirat, nanti duduk dalam neraka tak keluar-keluar. Duduk tak keluar-keluar. Orang lain semua dah keluar, dia tak keluar-keluar lagi. Inilah dia orang yang masa hidup di dunia memilih pemimpin hanya untuk urusan dunia.
tidak untuk urusan akhirat. Jadi dia ekonomi. Ekonomi barang tetap naik sampai bila-bila lah. Ni nak kiamat barang makin mahal. Percayalah. Siapa naik pun barang tetap mahal. Kalau dia kata saya akan turun barang. Turunkan dia ke liang lahat. Dah dia turun ke liang lahat sekalipun, naik hal lain, barang tetap naik juga. Pasal apa? Tak akan jadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Barang akan jadi murah selagi tidak turun Al-Mahdi Al-Muntazar. Ini disebut dalam kitab Sunan Tirmizi. Bacalah tengok. Pergi ngaji. Jadi kalau kita nak berjuang, bukan berjuang kerana ekonomi, tapi kita berjuang kerana nak menegakkan hukum Allah. Ekonomi ni jadi mahal sebab pemimpin-pemimpin dunia tidak menghukum dengan hukum Allah. Maka turunlah bala mahal rezekinya. Al-khawf wal-ju', ketakutan dan kelaparan. Itu Quran sebut dah. Jadi siapa jadi pemimpin pun maka akan jadi mahal rezeki. Melainkan dia memimpin dengan cara yang Allah Ta'ala redha. Jadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Baik. Jadi kita nak pilih pemimpin, carilah pemimpin yang akan melaksanakan hukum Allah. Tiap kali kita memilih pemimpin yang tidak menghukum dengan hukum Allah, maka jaga-jaga takut nanti duduk neraka, tak ada jalan nak keluar. Baik, habis. Ini bukan kempen. Ini namanya dakwah. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jangan buat mungkar yang menyebabkan kita tak akan keluar daripada neraka. Baik, habis. Maka sekiranya itu kekal ia, tetapi dengan sekira-kira baharunya itu menerima binasa juga. Maksud kata binasa ni apa dia? Dia berubah-ubah. Dia tak kekal, keadaan dia berubah-ubah. Walaupun dia kekal, tapi dia sentiasa berubah-ubah. Sadut sana, sadut sini. Kadang-kadang dia gembiranya begitu, kadang gembiranya begini. Ahli syurga ni sentiasa bergembira. Maka gembira itu sentiasa bertambah naik, bertambah gembira, bertambah gembira. Itulah maknanya tak kekal juga. Tak kekal apa? Arat dia tak kekal. Dia tu kekal ada, tapi aratnya tu dia berubah-ubah. Sifat Allah yang tak berubah-ubah. Yang duduk dalam neraka pula sentiasa menemui kesakitan demi kesakitan, tak berubah-ubah. Tak pernah rasa selesa, tak pernah rasa tenang, tak pernah rasa cool dah. Sentiasa sakit. Sakitnya berpanjangan sampai bila-bila, abadan abidin sarmadan sarmidin, selama-lamanya. Neraka tu akan kekal, begitu juga isinya. Bolehkah dia masuk neraka? Berani ke? Habis tu nak pilih ke ketua kita daripada kalangan orang yang tak nak buat Islam? Kalau berani duduk neraka selama-lamanya, silakanlah. Jangan marah saya, marah Tuhan. Saya kata ustaz ni tak boleh kena gam ni. Pasal apa dia cakap politik? Ni bukan politik. Ni saya ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kalau politik saya sebutlah parti apa, tu berpolitik. Undilah parti Cak Kerbau. Itu baru nama politik. Dengar jadi bodoh sangat. Ini cakap agama ni. Siapa pilih pemimpin dari kalangan orang yang tidak mahu kepada Islam, maka dia akan duduk neraka, tak keluar-keluar. Itu ada hadisnya. Tak keluar-keluar tu apa maksud Nabi? Wallahu a'lam. Dibacalah syarah hadis tu. Baik. Kita berhenti zakat dulu, kemudian katanya tambihun. Ada satu lagi.
Ada 10 saya sebut ni. Tadi berapa? 1 ke 2? 2. 1 sulbi, 1 jasad. Jasad Habibullah, jasad kekasih Allah. Para nabi, para rasul, para wali-wali Allah, pemimpin yang adil. Ya, kemudian ada beberapa lagi orang yang hatinya sentiasa terpaut pada masjid. Baik. Berhenti sekat tu, kemudian katanya ada 7 semua, nanti kita cerita lewat sangat dah pukul 8 lebih. 7 semua orang yang ada 7 orang-orang yang tak akan binasa jasadnya tu. Ya, ada 7. Nanti kita cerita. Wallahu a'lam. Lambat soalan. Sekiranya seseorang merayu untuk jadi pemimpin pertubuhan dan merayu untuk memilih dia, tapi dia nampak jalankan tugas dan amanah dan dengan baik. Baik. Tugas dengan amanah dan baik. Amanah ikut teknologi, ikut teori manusia ke teori agama? Ya, terkadang kita tu wajib jadi pemimpin. Wajib jadi pemimpin. Kalau pemimpin lain yang naik, dia akan merosakkan syariat Allah, maka wajib dia jadi pemimpin. Contohnya macam mana? Kita main masjid, tiba-tiba orang qamat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahumma rabbah. Kita bacalah doa lepas qamat macam mana? Habis baca doa qamat, tiba-tiba adalah 2 orang imam. Satu imam pemikirannya sekularisme. Saya tak kata parti, saya kata sekularisme. Satu lagi imam pemikirannya sosialisme. Kita ni yang nak kepada Quran dan hadis, seperti mana Allah Ta'ala kata, udkhulu fi silmi kafah. Jadi kalau kita tak naik orang sekular, jadi solat itu makruh, sebab diimamkan oleh orang yang pahaman sekular. Kita tak boleh hukum lah dia kafir, dia berpahaman kafir. Tapi kita tak boleh nak hukumkan dia kafir. Yang boleh hukum ni majlis syura ulama. Kita tengok hukum dia kata dia kafir, jangan, tak boleh. Maka kita boleh kata pasti pasal apa? Pahaman dia tu pahaman kafir. Yang seorang lagi ni pula pahamannya sosialisme. Jadi kalau dia naik nanti jadi solat jemaah tu jadi makruh, hilang pahala, tak ada pahala. Kemakruhan tu menyebabkan tidak ada pahala jemaah, yang ada sah sahaja. Sah sembahyang, tapi tak ada pahala. Pasal apa? Pak imamnya gondorowo. Pak imamnya berpahaman sekularisme, seorang lagi berpahaman sosialisme. Ataupun lain-lain pahaman yang bukan pahaman Islam. Maka kita tu yang nak menegakkan hukum Islam wajib naik. Kalau tidak makruh. Untuk menyelamatkan solat daripada jadi makruh, maka orang yang berpahaman Islam tadi jangan duk tunggu kawan dia naik, dia kena segera naik. Faham? Dia 2 orang lagi pun tamak nak jadi imam ke? Halubah nak jadi imam ke? Kita yang tengok keadaan tu, yang kita ni, kita bukanlah halubah, tapi kerana nak menyelamatkan orang daripada sembahyang tak ada pahala, maka wajib kita naik jadi imam. Wajib untuk menegakkan fardu kifayah tadi.
Tengah-tengah kita nak naik, dia pergi lompat, piung duduk depan tu. Ai, kita berjalan, dia lompat. Malulah pernah belajar ilmu katak. Frogman. Tak ada kita nak pergi dia lompat duduk kat atas. Takkan kita nak tumbuk dia. Takkan kita nak tarik dia. Tak apalah, kita duduk gostar, duduk belakang. Kemudian ni kita niatlah jadi makmum. Niat jadi makmum, kenalah sabar. Kena sabar. Jadi tunggulah dia habis dulu sembahyang 4 rakaat tu. Sat lagi sembahyang zuhur, ya, kena lantik imam lain. Ya, sabarlah dulu. Sementara dia tu jadi imam. Jangan pergi terajang dia jadi kacau. Ya, duduklah kat belakang. Tak ada pahala, tak apalah. Ya. Jangan langsung tak solat. Macam mana? Dia ada ilmu kata. Jadi duduklah kat belakang, tunggu dia habis sembahyang. Habis sembahyang lagi, tunggu asar lagi, kita naik. Kalau kita tak ada, kita kena pakat dengan kawan kita. Kalau aku tak datang, kau naik tau. Ente naik. Jangan bagilah orang yang berfikiran sekularisme naik. Jadi tak ada pahalanya. Boleh faham? Baik. Yang kata tak boleh minta jadi imam ni ialah minta jadi imam kerana hubbud dunia. Boleh jadi imam, minta jadi imam kalau sekiranya kalau kita tak minta, akan naik orang-orang yang fasik, orang jahil, orang zalim. Mereka jadi imam lagi berat. Baik, habis. Soalan, bagaimana kalau semua pemimpin yang nak dipilih itu semuanya tak melaksanakan hukum Allah? Macam mana nak pilih? Apa hukum kalau tak mengundi? Baik, kalaulah semua pemimpin-pemimpin yang nampak mukanya, semuanya muka macam kat belakang tu, tak ada seorang pun macam orang, dia kuat belakang jugalah, maka pilihlah yang paling tak jahat antara mereka. Antara pemimpin yang zalim tu, mana yang paling tak zalim? Pemimpin yang paling tak zalim tu kita lantik. Pasal apa? Pasal kita tidak mahu kita punya pasal orang Islam dizalimi. Dengan lebih teruk lagi, maka pilihlah yang paling tak zalim. Macam mana pula kalau langsung kita tak pergi mengundi? Kalau langsung tak pergi mengundi bermakna kita sedang menjerut leher kita ke lembah yang paling teruk. Kita tak pergi mengundi bermakna kita redha orang katok kepala kita. Itulah ceritanya. Kita tak pergi mengundi bermakna kita redha orang katok kepala kita. Siapa nak katok pun katok lah. Itulah ibarat dia. Aku rela dia katok. Itu nama dia cerdik, tak ketahuan. Jadi kalau kita sudah berusaha supaya jangan dikatok, tiba-tiba kena katok juga, maka itu maknanya apa? Maknanya sekurang-kurangnya kita sudah berusaha. Ibarat dia begini, kita ada saudara yang sakitnya teruk, kena operation, kalau tidak dia mati. Maka kita usaha cari duit. Kena bayar 100 ribu nak cari duit mana ni. Cari duit, cari duit, jual tanah, jual rumah habis. Duit simpan ni habis dah. Tiba-tiba dia mati juga selepas operation. Duit dah habis. Dia pun pergi juga. Sekurang-kurangnya kita berusaha untuk menyelamatkan dia. Namun takdir itu melebihi segalanya. Adakah kita maki Tuhan? Boleh kita kata kita nak maki Tuhan, marah Tuhan. Aku dah usaha dah, ya Allah, kenapa tak boleh juga?
Takdir bukan milik kita. Kita jual tanah tu pun dah takdir Allah pada azali tau. Nah, jadi kalau orang faham apa konsep tauhid, maka dia akan jadi orang yang redha dengan qada Allah. Ya. Nah, jadi kalau kita dapat juga pemimpin yang zalim, telah kita berusaha bersungguh-sungguh, itu bermaknanya apa? Bermaknanya kita akan bertambah pahala, sebab usaha kita itu Allah uji lagi dengan musibah demi musibah. Jadi barang siapa ditimpakan musibah demi musibah, itu bermakna Allah sayang dia. Jadi bila kita hidup di atas muka bumi, tak ada musuh, tak adalah perjuangan. Tak ada perjuangan, tak adalah jihad. Tak ada jihad, mana jalan nak jadi syahid? Itulah hikmahnya jadi begitu. Faham? Jadi kalau tak ada seorang pun yang nak bawa Islam, yang ada semua nak pakai, semuanya Rambo punya geng, maka carilah yang paling slow di antara mereka, supaya kita nanti tak akan ditanya, kenapa engkau tak menyelamatkan umat? Ya, Nabi kata apa? Nabi kata, bukan dari umatku orang yang tidak ambil peduli urusan umat Islam yang lain. Jaga tu. Bukan dari umatku orang yang tidak mengambil orang yang tidak mengambil peduli orang Islam yang lain, urusan orang Islam yang lain. Jadi bab mengundi ni, ulama-ulama, bukan hanya ulama di Malaysia kebanyakannya, tapi ulama-ulama dunia telah pun berfatwa mengenainya, untuk memilih pemimpin yang Islam. Kalau tak ada yang Islam, yang paling tak zalim di antara kafir-kafir itu, supaya kita nanti tidak dizalimi. Kita tak mau mengundi, bermakna kita tidak mengambil peduli urusan orang Islam yang lain. Lulu gua-gua lah, jangan lagu tu. Tak boleh. Jadi nak pilih pemimpin mana? Carilah pemimpin yang berjiwa Islam, yang nak menegakkan hukum Allah, hukum Quran dan hadis. Mana pemimpin yang dia berkempen untuk tegakkan Quran dan hadis, bukan untuk tegakkan perut buncitnya. Baik. Habis. Soalan, macam mana nak jelaskan pada orang tentang Allah bukan di atas langit atau arash? Sebab dia rujuk dalam surah Sajdah. Baik, nak jelaskan kat dia gini. Ayat Quran ni ada dua. Satu ayat muhkamat, satu ayat mutasyabihat. Satu ayat muhkamat, iaitu ayat hukum hakam yang dapat kita faham mengenai zahir ayat itu. Seperti aqimis solah, dirikanlah solah. Baik, tak payah huraian panjang dah, wajib sembahyang. Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan ke atas kamu puasa. Oh, tak payah bahas dah, senang faham. Diwajibkan kamu puasa. Baik, itu contoh. Mana ayat mutasyabihat? Ayat mutasyabihat ni ialah ayat kesamaran. Seolah-olahnya Tuhan itu seperti manusia juga. Itu namanya ayat kesamaran. Kalau lihat pada zahir tu, ayat ini menunjukkan Allah tu macam manusia, macam makhluk. Takkan Allah Ta'ala macam makhluk? Sedangkan dalam Quran Allah Ta'ala sebut Allah tu laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Ta'ala tak serupa dengan makhluk. Tiba-tiba seolah-olah macam makhluk. Yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas belakang tangan mereka itu. Ya Allah ada tangan ke? Adakah Tuhan tak tangan macam tu? Itu namanya ayat mutasyabihat. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Tuhan yang Maha Pemurah di atas arasy. Jadi adakah Allah tu duduk atas arasy? Duduk itu bukan sifat makhluk. Allah ni tak serupa dengan makhluk. Maka tu namanya ayat mutasyabihat. Jadi kalau ayat mutasyabihat,
ayat yang kesamaran, maka jangan kita ambil faham pada zahir ayatnya. Seumpama kita kata masak nasi, kau nak masak nasi ke masak bubur? Cakap betul-betul. Kalau masak nasi jadi bubur, masak beras baru jadi nasi, teruskan lagi masak jadi bubur. Jadi kita kata masak nasi itu kinayah. Kinayah ni apa? Simbolik. Simbolik kata rebus beras jadi nasi, ringkas cakapnya masak nasi. Selagi dia kata, Minah masak nasi ya? Baik mak. Dah masak tak? Belum mak, lambat lagi ni. Dah pukul 3, belum masak ke Minah? Baru masak, 3 jam masak tadi. Tengok-tengok, ni nasi ke kanji? Bubur mak, bubur lombok. Pening kepala mak dia, hantar pondok sia-sia. Pasal apa? Mantik dia tinggi sangat. Dah kata masak nasi, tu jadi bubur, betul ya ke dia? Mak dia kata, tak sangka kau ni bodoh, bangang, bingai, tolol semuanya tu. Begitulah orang yang dia faham Tuhan duduk atas langit, bodoh, bangang, bingai, tolol. Faham ya? Jangan duk faham lagu tu. Baik, sekian dimaklumkan. Habaq ke dia lagu tu. Tak faham lagi mai ni. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna wa antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wa limashayikhina wa lilmuslimina ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri ma'rifatik ya Fattahu ya Razzaq. Iftah lana fathan qariba kama fatahtahu ala anbiya'ika wa awliya'ika wa ibadika as-salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.